Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 7 Jun 2024. Majlis Tenaga Sabah MTS meluluskan pelbagai inisiatif termasuk meneroka sumber tenaga boleh diperbaharui. Inisiatif tersebut akan membantu mencapai dan mengekalkan jidar simpanan penjanaan sebanyak 30% serta mengatasi masalah kekurangan kuasa elektrik di negeri ini. Inisiatif itu diluluskan dalam mesyuarat pertama MTS dipengerusi Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Noor. Dalam ucapannya, Datuk Haji G menekankan komitmen kerajaan negeri untuk masa depan tenaga yang mampan melalui Pelan Induk dan Hala Tuju Tenaga Sabah 2040, SIREM 2040. Beliau turut menyeru tindakan kolektif daripada semua pihak berkepentingan dalam memastikan kesemua pelan dan inisiatif berjaya dilaksanakan. Mesyuarat MTS tertumpu kepada menangani cabaran tenaga semasa di Sabah termasuk kekurangan kapasiti dan kestabilan grid serta perancangan untuk memenuhi keperluan permintaan elektrik jangka masa sederhana dan panjang. Kumpulan Sawit Kinabalu akan menjadi perintis Taman Teknologi Hijau di Sabah sekaligus menyokong usaha mencapai matlamat pembangunan mapan. Bagi menjayakan matlamat itu, Sawit Kinabalu melalui anak syarikatnya Sawit Palm Oil Industrial Clusters No. Berhad SPOIC menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan syarikat Next Green Global Berhad NGGB bagi penubuhan GTP. MOU ditandatangani Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Sawit Kinabalu Victor Ationg manakala NGGB diwakili Pengarah Urusan Kumpulannya Datuk Lim Tiam Huat. Pemeteraian MOU disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Noor yang juga pengerusi Sawit Kinabalu. Menerusi MOU itu, kedua-dua pihak akan menerokai dan melaksanakan aktiviti-aktiviti utama GTP seperti mewujudkan pusat pengumpulan dan pemprosesan, kilang pulpa, loji rawatan air mentah dan dandang steam di tanah seluas 161 hektar milik SPOIC di Sandakan. Kerajaan negeri berusaha mempercepat transformasi digital di kawasan luar bandar dengan memperbaiki infrastruktur komunikasi dan menggalakkan perkembangan teknologi pendidikan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ia selaras komitmen kerajaan melaksana pendigitalan pendidikan seperti terkandung dalam inisiatif Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Kerajaan negeri sendiri sedang memperuntukkan pembinaan atau meletakkan Starlink. Starlink ini sangat baik. Kita tahun ini akan membina sebanyak 300 buah. Sekarang sudah lebih 200 kita bina di tempat-tempat yang sukar untuk mendapat connectivity. Demikian juga POP. Datuk Arifin berkata demikian selepas lawatan kerjanya ke Masjid Kampung Sembulan di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, beliau memberi jaminan akan memastikan pelaksanaan projek pembangunan di bawah jaringan digital nasional Jendela Fasa 1 dapat dipercepat. Ia penting bagi memastikan liputan internet terutama di kawasan luar bandar dapat diperluas dan ditingkatkan. Kira-kira 500 usahawan dijangka menyertai persidangan wanita antarabangsa IWS SWEPA 2024 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu pada 14 hingga 15 Ogos depan. Ia antara lain bertujuan memperkasa golongan wanita dalam pembangunan ekonomi. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liew berkata, sempena persidangan itu pelbagai isu berkaitan usaha memperkasa golongan wanita akan dibentangkan oleh beberapa penceramah dari Singapura, Amerika Syarikat, India, Filipina dan Malaysia. Very important conference because it provides a platform and opportunity for our people to attend this and broaden your eyesight what's going on and what can be done for the future of Sabah people now and future. Datuk Christina menyatakan demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu.
Kerajaan negeri meluluskan peruntukan RM200,000 bagi membina sebuah surau di Kampung Lotong Matunggung. Pencatatan pembinaan surau berkenaan disempurnakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram. Ketika ditemui pemberita, Datuk Ruslan berkata pembinaan surau berkenaan diluluskan selepas permohonan penduduknya awal tahun ini. Sebaik saja pembinaan surau ini siap sepenuhnya. Pihak MUIS akan menyediakan 2 orang guru pembimbing. Pembinaan surau ini akan siap pada 30 Julai tahun ini. Pembinaan surau ini melibatkan kawasan tanah seluas 0.4 hektar dan akan memberi manfaat kepada masyarakat Islam di 5 buah kampung berhampiran. Banyak Muslim tapi tidak tempat kami sembahyang. Sebab kalau tiap-tiap tahun saya sembahyang raya, saya balik ke KB. Macam payah juga kan kalau tua-tua begini, ulang-alik di sana. Saya harap semua yang orang di sini, semua pandai mengaji, tahu sembahyang dan dorang tahulah yang apa yang dalam akhirat nanti. Harapan saya kalau sudah ada surau ni, dorang boleh belajarlah tentang apa itu Islam, dorang tahu apa faham itu Islam dan boleh belajar fardu ain serta dorang boleh membaca Al-Quran. Alhamdulillah, dengan adanya surau yang akan dibina di Kampung Lotong ini, harapan saya agar kita sama-sama semua umat Islam ini dapat beribadah. Terdahulu berlangsung agihan sumbangan bakul makanan daripada bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS kepada 50 keluarga asnaf. Mendapat jolokan pulau paling gelap, apatah lagi mempunyai kisah kekejaman askar Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Pulau Suluk yang terletak berhampiran Kota Kinabalu miliki potensi sebagai produk pelancongan Sabah. Ikuti laporan khas Dark Tourism yang disediakan wartawan Muhammad Raid Wafin Roslan. Masih ramai tidak mengetahui kewujudan dark tourism di negeri ini yang sering dikaitkan dengan cerita paranormal. Kebanyakan orang secara umumnya apabila dengar dark tourism dia akan cakap, oh paranormal. Oh bukan, dark tourism ini bukan paranormal. Pulau Suluk antara 40 destinasi dark tourism di Sabah selain di Petagas, Mesilau Ranau dan Sandakan. Ia terletak berdekatan Pulau Manukan, Kota Kinabalu dan mengambil masa 10 minit hingga 15 minit menaiki bot dari jeti Taman-Taman Sabah untuk sampai ke Pulau Suluk. Di sebalik keindahan sumber lautnya, ia mempunyai cerita tersendiri. Pulau berkeluasan 9 hektar itu memiliki sejarah hitam. Diceritakan 43 penduduk kampung menjadi korban kekejaman askar Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Apabila kejadian tahun 1943 terjadi di mana pembunuhan yang melibatkan 43 orang di sini, kanak-kanak, penyiksaan kanak-kanak, ibu-ibu yang dibawa ke Bengawan untuk dihantar bekerja di ladang getah. Kemudian 60 orang dibawa ke Petagas termasuk ketua kampung Panglima Ali diseksa kemudian baru dibunuh di situlah. Kru RTM sempat mencuba laluan penduduk Pulau Suluk dan merasai sendiri suasana kehidupan di sini kira-kira 80 tahun lalu. Di sini merupakan puncak paling tinggi di Pulau Suluk di mana penduduk kampung melarikan diri dari serangan pihak Jepun. Bagi mempromosikan lagi dark tourism di pulau ini, sebuah tapak pelancongan berasaskan pendidikan sejarah akan dibina di Pulau Suluk. InsyaAllah dalam masa terdekat pulau ini akan dibangunkan untuk menjadi salah satu pusat dark tourism center, which is pilot project kepada dark tourism untuk seluruh Malaysia, dan di sini satu-satunya tempat rujukan untuk sejarah.
Sebaik siap, Pulau Suluk dijangka mampu menampung kedatangan lebih 200 pengunjung dalam satu-satu masa. Muhammad Raid Wafin Rozlan, RTM. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak, dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.